Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dirahmati Allah, pimpinan masyarakat Bandar Puteri, pimpinan masjid, pengurusi, tuan-tuan imam, tuan Bilal, barisan dan kuasa, seterusnya sahabat-sahabat saya di Surau An-Nur Bandar Puteri, muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur sangat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia rahmatnya yang tiada terhingga, dan rahmat di bulan Ramadan ini. Nak cerita lepas ni setakat yang sempat dah. Azan isyak kita berhenti dah, ya. Alhamdulillah kita dah selesai berbuka, ya. Allah bagi masa gembira, lisaim farhatani. Bagi orang puasa ni dua kegembiraan. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Pertama ketika berbuka. Alhamdulillah, berbuka meriah, tempat paling meriah sekali, ya. Saya pusing-pusing tu kan. Orang Jawa kata mubeng-mubeng. Cik Wen Kelantan tu, faham juga. Jadi pusing-pusing, alhamdulillah kat sini paling meriah dah. Suka tengok meriah tu. Ya, suka tengok. Masing-masing duk senduk lauk, duk senduk apa, alhamdulillah. Alhamdulillah tuan, ya. Hari tu saya berbuka di Sungai Kembung, Pulau Indah. Memang Sungai Kembung sejatilah. Berbuka lauk ikan kembung, tuan. Alhamdulillah. Kat sini macam-macam lah, alhamdulillah. Tengok yang hadis Nabi kata, iza ja Ramadan futihat abwabur rahmah, abwabul jannah. Bila datang bulan Ramadan, terbukalah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu langit, abwabus sama pun boleh, abwabur rahmah pun boleh, abwabul jannah, pintu syurga boleh. Tengok terbuka, tengok ramai meriah, buka ramai. Solat maghrib 3-4 sof, kita tak yang perempuan lagi tu, tuan. Alhamdulillah. Tak boleh celoteh banyak sangat ni, banyak benda nak cerita ni. Kita dah 10 malam terakhir nak cerita, 10 malam terakhir ni. Cuma saya nak kongsi amalan berbuka. Berbuka ni Rasulullah kata, lisaim inda fitrihi da'watun la turaddu. Masa berbuka tu bagi orang yang berpuasa ni, masa berbuka tu doa yang tak ditolak. Kalau baca betul-betul doa tak habis dosa, dosa habis, pahala berganda ni. Sebab tak ditolak, tak ditolak. Senduk lauk juga, baca doa juga, tuan. Sambil-sambil dia baca doa. Bagi saya, kalau saya pergi mana-mana tu, tapi tadi sampai lambat sebab jam mana, 5 minit tu doa. Belum doa berbuka lagi. Doa apa-apa, sebabnya masa berbuka tu doa yang tak ditolak. Nabi ajar 2 doa yang penting, yang sahih, hadis Hasan. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teruslah bukanya, tunggu azan habis, nanti lauk habis. Zahaba zama'u wa batalatil uruqu
wa sabatal ajru insya-Allah taala. Nanti dua doa ni saya akan insya-Allah saya post pada Haji Mel kita, Haji Rozaman. Lepas tu hantar dalam grup. Minta tolong amal doa ni. Zahabaz zama'u, telah hilanglah dahaga, wa batatil uruqu, telah basahlah urat-urat tekak ni. Kenapa baca gitu Ustaz? Nabi baca gitu, kita baca gitu ya. Sunnah. Sunnah dia gitu. Wa sabatal ajru, dan dah dapatlah ganjaran hari itu ya Allah, yang pahala puasa bergandagan dapat dah. Magilah dah kita baca, doa tak ditolak, dapat ganjaran hari itu. Insya-Allah taala, insya-Allah. Itu satu doa. Yang kedua, Allahumma inna nas'aluka bi rahmatikal lati wasi'at kulla syai'in an taghfir lana. Asalnya ni lah, li antar li, tapi sebab dah berjamaah kita pilih yang berjamaah ajalah. Sebab baca berjamaah ni sebab kita biasa baca ramai-ramai, lepas tu kita sama-sama mendoakan orang lain walaupun kita baca seorang, kita ambil yang berjamaah lah. Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kehadratmu, birahmatikal lati wasi'at kulla syai'in, rahmatmu yang meliputi semua perkara. Ambil Allah kata ambil. Sebab apa? Doa yang masa nak berbuka tak ditolak. Rahmat. Tak terkira rahmatnya. Anta firali, ampun, anta firana, moga engkau ampunkanlah kami. Habis ampun. Ustaz ni senang-senang nak bagi ampun. Dah Allah kata, Nabi kata, tak, doa tak ditolak. Lepas tu Nabi ajar doa, kita baca minta ampun, habis sungguh dah. Tu masa berbuka tuan-tuan. Masa buka. Dan tak dengar pun Ustaz bagi tahu doa, Allahumma lakasumna wa ala rizkika abtarna. Ada tapi riwayat, setakat riwayat je tu, dan dia pun hadis mursal. Bolehlah amal, cuma tak ada doa kat situ. Allahumma lakasumna, ya Allah kerana engkau kami berpuasa, wa ala rizkika abtarna. Dalam hadis, dalam riwayat itu je, dia tak ada yang aman apa tu, tak ada. Tapi nak baca tak apalah kan. Allahumma lakasumna wa ala rizqi abtarna, ya Allah kan engkau kami berpuasa, kan engkau kami dengan rezeki engkau kami berbuka. Tak ada doa pun, tambah fataqabbal minna, terimalah ibadat kami puasa hari ni, terimalah ibadat puasa. Fataqabbal minna, tambah Allahumma lakasumna wa ala rizqika abtarna fataqabbal minna, ya Allah terimalah ibadat puasa kami hari ini. Maknanya fataqabbal minna, tambah fataqabbal minna, fataqabbal minna. Jadi tiga tu dah nak baca. Kalau tambah lagi pun Allah ambil kelana lah, tapi tak baca pun tak apa yang tu. Lepas tu berbuka lah, jangan sambung lagi, nanti habis buah kurma. Budak-budak makan habis. Baca panjang kat doa. Baik tuan-tuan, tapi malam ni sebelum saya lupa, saya nak bagi tahu awal-awal, takut lupa amalan. Amalan tu yang lain-lain tu nantilah, tapi nak takut lupa ni kan. Masuk je maghrib, masuk tabung tu. Masuk je maghrib, masuk tabung, tak kira RM1 pun. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Malam Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun 4 bulan. Maknanya RM1 itu macam kita sedekah RM1 itu selama 83 tahun 4 bulan. RM1 sampai 83 tahun 4 bulan. Kalau RM10 lagi lah. Ni Lailatul Qadar dah malam ni ke? Inilah tajuknya. Tajuknya kana yajtahidu fil ashr awakhir. Hari Nabi ni kana yajtahidu fil ashr awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Maksudnya Rasulullah SAW ni bersungguh-sungguh, sungguh, bukan sungguh sikit, bersungguh-sungguh pada 10 malam terakhir, di mana tidak bersungguh pada malam yang lain. Bukan malam saat bersungguh,
bersungguh juga, cuma dilipat gandakan 10 malam terakhir. Tuan-tuan. Itulah sebab ada satu hadis lagi, sebab baca 2 hadis je bab 10 malam terakhir ni. Tolong ingat makna dia. Kalau tak ingat apa dia. Kana Rasulullah sallam fil ashir awakhir ahyal lail wa ayqaza ahlahu wa shaddal mi'zara. Rasulullah SAW ni bila tertinggal iza jadi. Iza jaa al-ashr awakhir, bila tiba 10 malam terakhir, dia menghidupkan malam, dia menjaga ahli keluarganya, dia syaddal mi'zara. Banyak huraian syarah hadis saya tengok, syaddal mi'zara ni tak bersama dengan isteri. Kan, tak bersama. Rasul duduk 10 malam ni kat masjid intikaf, dia tak bersama dengan isteri. Itu sunnah. Siapa mampu buatlah. Kalau tak mampu jangan, jadi lain macam, tak boleh juga. Kan? Yang bersama isteri lah muda-muda. Kan? Tapi maknanya gitu sunnah dia. Tinggalkan isteri, kan, bersamalah, tinggal bersama, tidur bersama, tak Rasulullah ni. Maknanya 10 malam terakhir ni. Menghidupkan malam. Kalau kita kira-kira tuan-tuan kan, malam ni lah, ini 19, malam 20, malam 20. Jadi dah start dah ni. Sebab apa Rasulullah ni bersungguh pada 10 malam terakhir tu? Kerana mencari Lailatul Qadar. Kerana mencari Lailatul Qadar 10 malam terakhir. Itu hadis yang pertama lah. Nanti ada lagi malam-malam lain tu, kan? 10 malam terakhir ni. Jadi kita nak nak rebut Lailatul Qadar tu, favorite-nya 10 malam terakhir ni. Malam ni favorite dia malam pertama 10 malam terakhir. Ada lagi dia punya keistimewaan, iaitu teori-teori ulama kan, Lailatul Qadar ni boleh berlaku malam Jumaat yang ganjil dalam 10 malam terakhir. Hari ni 19, maknanya minggu ketiga. 21 nanti 2-3 hari lagi, 21 minggu keempat dah. Kan? Ramadan ni, Ramadan. Jadi malam ni memang ganjil, minggu depan dah minggu keempat tak ganjil. Ni minggu ganjil, malam ni favorite juga ni. Pertama, favorite dia kerana 10 malam terakhir, termasuk malam pertama. Yang kedua, malam Jumaat dalam 10 malam terakhir yang ganjil. Ini ganjil dah ni. Ada yang tak nak balik malam ni. Terus je tak itikaf. Pak Isyak ni terus je. Tapi saya balik kan tuan, tak balik Kuala Selangor. Ada ni, ada sebut man kana mutaharriruha, ada banyak hadis ni, ya. Hadis taharrau, ya, Lailatul Qadri, carilah malam Lailatul Qadar ni fil autari, malam-malam ganjil, min ashil awakhir min Ramadan. Nabi kata carilah malam Lailatul Qadar tu pada malam-malam ganjil daripada 10 malam terakhir. Ganjil pula, apa beri yang meningkat sikit dah, naik sikit tingkatan dia. Malam ni tak lah, tapi maknanya ada keistimewaan yang tadi, favorite yang 10 hari, 10 hari terakhir, kemudian Jumaat ganjil pada 10 malam terakhir malam ni. Pendek kata 10 kita rangkum semula tuan-tuan. Kita buat semua dah. Jadi ni malam ganjil, malam 21, malam esok lah, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29, malam ganjil. Lebihkanlah, kalau kita buat tiap-tiap malam, tapi lebihkan malam ni sebab dia favorite dia tinggi, kan? Sebagai malam itu Qadar. Malam 29 pula saya bagi analisa, nak cerita panjang-panjang tak sempat. Analisa 29, satu dia ganjil,
Satu lagi, Imam Ghazali kata, ikut teori Imam Ghazali, kalau puasa mula hari Ahad, Lailatul Qadar dia jatuh mana 29. Nombor 29 tuan-tuan. Favorite juga tu. 29. Tapi mana 27, tengoklah kalender. Malam 27, memang ada hadis dia. Ada 2 hadis yang saya jumpa, saya baca satu je. Baca yang senang. Lailatul Qadri fi lailati sab'in wa ishrin. Malam Lailatul Qadar ni berlaku malam 27 tuan. Malam 27. Hadis terang sebut tu. Ubay bin Ka'ab ni menghuraikan tentang malam 27 ni betul-betul berlaku dia kata. Wallahu a'lam, mungkin masa dia kot 27, tapi memang 27 memang ada hadis dia. 27 tu. Tu yang malam tu. Yang favorite ni kita fokus lah, tapi senangnya 10 malam terakhir lah. Kita ni malam 23, malam ganjil. Ada favorite dia malam ganjil, malam 10 malam terakhir 23. Siapa boleh jawab apa keistimewaan malam 23 lagi? Tapi ni bukan ukhrawi sangat, duniawi. Malam 23 tu mana 25. 25 tu kajian nak bagi duit RM500. Tu hari istimewanya. Istimewa juga. Alhamdulillah tuan kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Itu favorite sebagai mencari 10 malam terakhir tu. Maka kita nak buat apa tuan-tuan? Kita nak buat apa amalan dia? Okey. Paling kita kurang lah. Paling kurang lah. Kan? Tuan-tuan dah buat ni. Paksoh maghrib tadi. Ada setengah tempat tu dia nak buat macam tuan-tuan ni. Tapi ada kelebihan lain. Dia nak buat sebelum isyak. Dia kata, Ustaz kena start lambat sikit. Saya start awal macam ni lah. Habis bang dia, saya buat. Seorang yang duduk tepi saya tuan-tuan. Di atas saya dia sambung makan. Kan? Tak apalah, dengar dari jauh lah. Dengar dari jauh tak apalah. Lepas tu barulah naik 3-4 orang. Lepas isyak, ya Allah, terbuka pintu-pintu langit, baru ramai datang. Sini maghrib ramai dah. Alhamdulillah tuan. Kan? Maghrib berjamaah, rawatib antara maghrib dengan isyak, iktikaf sini kita buat tazkirah. Lagilah bonus tazkirah. Kemudian fardu isyak, rawatib, qabliyah, ba'diyah. Kemudian kita tarawih. Kemudian kita witir bersama imam. Innahu man qama ma'al imami kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa yang solat tarawih bersama imam, kemudian dia tunggu sampai selesai witir, hatta yang seripah tu maksudnya sampai witir, ditulis pahala dia 1 malam qiyamul lail. Siapa yang tarawih saja dapat sebahagian je lah. Orang sana dapat 100, yang tarawih saja tu tak sampai lah 50 ke 40 ke apa, sebab tak dapat 1 malam. Yang ni lah. Kalau kita buat 20, ada yang balik 8, terpulang lah. Saya tak nak kata apa pun, terpulang lah. Tapi biar galakkan berjamaah witir tu dapat 1 malam dah. Tengah malam kita bangun lagi, dapat lagi. Kan? Jadi maknanya dia punya pasangan dia tarawih witir bersama imam. Syarah hadis kata gitulah yang saya baca tadi tu. Kan? Walaupun mungkin ada dah pendapat yang lain, tapi itu di antara yang banyak huraian yang begitu. Hadis tadi kan, kena witir. Kemudian malam tu kita okey tu, habis witir tu dah alhamdulillah, sekurang-kurangnya dah. Sekurang-kurangnya. Lepas tu kalau kita nak amalan bulan Ramadan ni, banyak lagi. Tadi saya katalah, start malam ni, siapa boleh masuklah RM1 ke RM2, RM10, RM50, RM100 ke dan tabung tu, sebab dia dah, kita nak dalam proses kita nak mendapat Lailatul Qadar ni. Kalau nak katalah tuan-tuan kan 10 malam ni sekas RM1, maknanya dapat 1 lah dalam 10 tu, mesti ada 1, tak ada pula, ada 1 kan, ada 1. Lepas tu maknanya dapat tu RM1 tu, bermakna tuan-tuan bersedekah RM1 selama 83 tahun 4 bulan.
Subhanallah. Semayang 2 rakaat pun semayang 2 rakaat bersama dengan apa pun kita 4 bulan. Baca Quran, ya, baca Quran semuka macam tuan-tuan baca satu muka tu dapat 3 atau 4 bulan. Semua kan. Jadi tiap-tiap malam lepas maghrib masukkan duit dalam tabung tu. Kalau sinilah senang, takut kat rumah lupa pula apa ni, masuk je. Tunggu lepas isyak kan, takut lupa pula kan. Yang subuh tu hadis sebut Allahumma atimu fiqa khalafa wa atimu sika talafa. Pada pagi-pagi malaikat menjeru, ya Allah, bagilah orang yang bersedekah ni ganti balik, bagilah orang yang kedekut ni rugi. Malaikat doa rugi tu orang kedekut. Takut masuk yang rugi tu, subuh-subuh tu masuk RM1 paling kurang, kan? RM1 itu kawasan yang kampung ujung sana tu kan, tuan-tuan ni mungkin lebih lah kot, kan? Jadi itu yang pagi. Jadi biasa pagi-pagi. Kemudian bukan sahaja rezeki murah, kan? Bukan rezeki murah, segala urusan hari itu mudah dipermudahkan. Kalau kita sedekah pagi-pagi yang malaikat seru tadi, tuan-tuan, jadi itulah makna amalan tu. Paling kurang tadi saya kata gitu. Maknanya maghrib tu penting tu. Maghrib ni dia jadi lain bulan Ramadan, kecuali surah An-Nur Bandar Puteri ni ramai orang. Sebabnya maghrib terutamanya pada masa cuti, kan? Masa cuti makanan kat masjid saya lebih banyak. Boleh balik sahur pula. Boleh balik sahur untuk kita, untuk isi kita pula, kan? Lebih tu. Sebab apa? Berkumpul keluarga kat rumah. Maka semayang maghrib kat rumah tu rugi tu. Ni 10 malam terakhir ni tu kan, maghrib kat sini tu, biarlah ramai lagi pun tak apa, kan? Saya tengok ni melambangkan kejayaan tahniah kepada pengurusan surah An-Nur Bandar Puteri dan juga ahli jemaah setempat lah. Kejayaan lah, boleh buat ramai secara perbandingan tempat yang saya pergi lah. Mungkin tempat lain ada yang tu lagi lah, tempat yang terkenal lagi apa mungkin ada, kan? Jadi itu dari segi mana kita selama semalam ni paling-paling kurang itu. Kemudian tadarus, baca Quran, bangun tengah malam lagi, nak buat tasbih ke, nak buat taubat ke, nak taubat ke, nak istighfar ke, nak ajab tu, itu bonus lah, kan? Sedekah kena ada. Biasa kita sedekah siang kan, ni sedekah malam sebab Lailatul Qadar, kan? Lailatul Qadar. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita cuba hayati sedikit tentang surah Al-Qadar, kebesaran yang disebut tentang Al-Qadar ni. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam Qadar, 17 Ramadan. Masa itulah. Lepas tu yang itu Qadar yang kedian-kedian ni dia bertukar-tukar lah. 17 Ramadan lah tuan. Saya pun syukur dan minta doa tuan-tuan lah. 17 Ramadan tu, di waktu dini hari, Allah kurniakan saya cucu baru seorang. Saya bagi cadang kat bapak dia, bagi nama Nuzul lah, sebab Nuzul Quran kan. Tapi kena tapis bapak dia lah, abah dia. Tolong doakan cucu baru saya tuan-tuan, jadi anak yang soleh, buat kebaikan, cergas, sehat. Amin. Doa dah, minta doa tuan-tuan yang berkat ni, kan? Doa orang berpuasa tak ditolak. 3 doa tak ditolak. Doa orang yang berpuasa ketika berbuka, doa imam adil, pemimpin yang adil, dan doa orang yang dizalimi. Ni tuan-tuan ni doakan, tak selamat dah. Alhamdulillah. Cucu yang ke-11, alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, malam Qadar tu turun Al-Quran.
daripada Lauh Mahfuz lengkap 30 juzuk. 30 juzuk 114 surah, 6,236 ayat. Kalau dengan ayat, dengan juzuk 30, dengan surah 114, dengan ayat 6,236, dengan perkataan 77,797 ayat, perkataan 320,000 lebih tak ingat. 320 ni huruf 320,000 lebih. Perkataan 77,797 ayat 6,236, 6,236 saya abadikan jadi pelik kereta dia. Kan? Kereta tu BKB 6236, Ustaz Razali Harun tu. Kan? BKB apa? Budak-budak tanya. Anak murid saya tanya dulu, BKB apa? Bincang-bincang lama-lama BKB balik ke village. InsyaAllah tuan dia. Jadi kerana turunnya Al-Quran di malam Qadar ini, 1 bulan Ramadan menjadi mulia kerana Quran. Kerana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, Allah bagi ibadah yang istimewa pada bulan Ramadan. Kerana turunnya Al-Quran di bulan Ramadan ini, Allah bagi kelebihan bulan Ramadan, keberkatan, keagungan dan sebagainya, dan dikurniakan Lailatul Qadar, 1 hari, satu malam tu lebih baik pada 1000 bulan. Tuan-tuan, maka Quran kita jadikan di bulan Ramadan ni bulan Quran. Baca Quran, faham makna, tadarus, baca Quran, ulang-ulang, lipat ganda, tahu makna semua. InsyaAllah barakah, banyaklah huraian ni kat situ. Tapi dah sebab masuk Isyak, setakat itulah yang dapat disampaikan pada malam ini. Jadi semoga Allah terima ibadah puasa kita. Pertama sekali kita nak takwa, yang kedua nak pembersihan dosa, yang ketiga nak pahala yang berganda. Semoga dikurniakan Allah Ta'ala pada kita dengan kesungguhan kita. Jangan separuh jalan lagi. Banyak pasal raya kat sini ni, takut malam-malam hilang. Baik, 10 malam ni terus di masjid ni. Setakat dulu minta maaf tuan-tuan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.